Sebenarnya, saya nih bukanlah orang yang sempurna, banyak kekurangan. Encik tak mengapa ke? Tak, saya tak kisah. Saat hujung jarinya menyentuh bahu saya, jantung saya mula berdegup kencang seakan mahu pecah. Saya merapatkan lagi tubuh saya, seolah-olah ingin mencairkan kesunyian yang telah lama saya tanggung. Hembusan nafas kami menjadi semakin kencang, dan udara di dalam bilik terasa kian hangat. Kehangatan yang menjalar dari hujung jarinya meresap jauh ke dalam hati, terasa seolah-olah luka lama kami berdua perlahan-lahan sembuh. Namun, pada ketika itu, saya tidak tahu kemana arah cinta yang berputik semula di usia senja ini akan membawa kami, apa yang menanti di penghujung jalan itu. Hari ini, saya akan ceritakan kepada Anda semua kisah pada hari itu, hari yang telah mengubah sepenuhnya rutin harian saya yang selama ini sama sahaja. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe dan like di penjuru kanan bawah video ini, semuanya percuma. Nama saya Fatimah binti Ahmad, umur saya 65 tahun. Sejak suami saya meninggal dunia 15 tahun lalu akibat kanser hati, saya telah mengusahakan sebuah warung kuih kecil sendirian selama 30 tahun. Setiap pagi pukul 7, saya akan membuka pintu warung saya yang terletak di sudut sebuah lorong di taman perumahan. Rutin harian saya sentiasa sama. Membancu adunan, membentuk kuih, dan mengukusnya. Ia adalah satu putaran kerja yang tidak berkesudahan. Pelanggan selalu memuji, sedap betul kuih Mak Cik Fatimah nih, tetapi dalam masa yang sama, mereka sering memandang saya dengan pandangan simpati, karena melihat saya selalu duduk sendirian. Karena itulah saya mula menyertai kelas komputer untuk warga emas di pusat komuniti setempat. Tetikus dan papan kekunci yang pertama kali saya sentuh pada usia ini terasa asing dan sukar, tetapi perasaan teruja untuk mempelajari sesuatu yang baru jauh lebih besar. Cuma, perjalanan pulang selepas kelas berakhir terasa sangat sunyi. Ia berlaku pada suatu petang musim bunga. Sebaik sahaja saya keluar dari kelas, tiba-tiba hujan turun dengan lebatnya, seolah-olah langit runtuh. Saya berhati-hati menuruni tangga simen yang sudah lama dan licin. Tiba-tiba, satu suara menegur, "Puan, kalau tak keberatan, sudikah tumpang payung saya?" Apabila saya mengangkat kepala, saya terlihat seorang lelaki yang tinggi dan kemas sedang berdiri di situ. Dengan rambutnya yang beruban keperakan dan senyuman yang sedikit malu, itulah Encik Ismail bin Rahman. Saya tergamam seketika, tetapi pandangan matanya yang jujur membuatkan saya secara semula jadi melangkah masuk ke bawah payungnya. "Oh, terima kasih banyak, Encik." Tiba-tiba saja hujan lebat. Betul tuh, cuaca sekarang nih memang tak menentu. Seketika, suasana menjadi senyap dan kekok. Tetapi setiap kali payung itu bergoyang ditiup angin, bahu kami bersentuhan sedikit. Debaran aneh itu membuatkan jantung saya berdegup kencang. Puan pun hadiri kelas komputer di pusat komuniti ke? Ya, susah juga nak belajar pada usia macam nih. Tapi kalau nak ikut peredaran zaman, banyak benda yang kena belajar. Encik pun sama ke? Ya, saya juga. Masa muda dulu, saya banyak buat kerja guna tangan, jadi jarang guna komputer. Tapi sekarang, semuanya guna internet, jadi rasa perlu juga belajar. Barulah kami sedar yang kami menghadiri kelas yang sama. Saya Fatimah. Umur saya 65. Saya dah lama buka warung kuih. Dia sedikit menundukkan kepalanya dan berkata, "Saya Ismail. Umur saya 67. Dulu saya ada syarikat pembinaan, tapi sekarang dah bersara. Saya cuma buat kerja-kerja membaiki rumah secara kecil-kecilan untuk isi masa lapang." "Oh, patutlah Encik selalu bawa beg peralatan." Dia tersenyum sambil mengangguk. "Ya, saya nih jenis yang rasa tenang bila ada tukul di tangan." Ketika itu, kaki saya hampir tergelincir di tangga, menyebabkan payung kami bergoyang. Encik Ismail cepat-cepat memaut saya sambil memandang ke bawah. "Tangga nih dah usang betul. Bahaya kalau hujan macam nih." Barulah saya turut memerhati tangga itu. Tangga simen lama itu retak di sana-sini, dan kelihatan sangat licin dibasahi air hujan. Jika tidak berhati-hati, boleh membawa padah. Betul tuh, saya sendiri dah beberapa kali hampir jatuh. Begitulah, di tengah-tengah hujan lebat itu, kami saling mengetahui tentang umur, pekerjaan dahulu, dan apa yang kami lakukan sekarang. Detik yang kekok tetapi hangat itu menjadi permulaan kisah kami. Sejak hari itu, Encik Ismail mula sibuk kesana kemari, bertekad untuk membaiki tangga di hadapan pusat komuniti. Mungkin karena beliau bekas kontraktor, pemerhatiannya sangat teliti. Beberapa hari kemudian, selepas tangga itu siap dibaiki, saya menghulurkan sepinggan kuih sebagai tanda terima kasih. Itulah titik pertemuan kedua kami. Pada hari itu, selepas menggigit sekeping kuih, Encik Ismail tersenyum. "Mak Cik Fatimah,
kuih nih. Rasanya sebiji macam air tangan arwah mak saya. Satu ayat itu sahaja sudah cukup untuk menyentuh hati saya. Sejak itu, Encik Ismail sering singgah ke warung saya. Pada mulanya, beliau hanya memeriksa keadaan bangunan yang katanya sudah lama dan berbahaya. Tetapi lama-kelamaan, beliau menjadi pelanggan tetap saya. Hari ini ada apa yang rosak pula, Encik? Saya bertanya dalam nada bergurau. Encik Ismail akan tersenyum lembut dan menjawab, bangunan ini macam manusia juga. Semakin tua, semakin perlukan perhatian dan jagaan. Mata Encik Ismail, yang sudah 30 tahun dalam bidang pembinaan, sangat tajam. Retak kecil di siling warung atau gegaran halus pada bingkai tingkap, semuanya dapat dikesannya serta-merta. Benda macam ini kena baiki dari awal. Satu retak kecil boleh jadi puncak kemalangan besar nanti. Beliau seolah-olah risaukan warung saya seperti miliknya sendiri. Pada suatu hari, hujan turun sangat lebat. Beliau datang awal dan berkata, hari ini saya kena periksa bumbung. Hari macam ini mungkin ada yang bocor. Beliau terus memanjat tangga, tetapi malangnya, kakinya tergelincir. Encik, tolonglah jangan buat macam tuh, bahaya. Tak apa. Saya dah biasa dengan kerja macam nih. Secawan kopi dan sepinggan kuih setiap pagi. Itulah sahaja cara saya dapat menunjukkan rasa terima kasih. Tetapi, kata-kata yang dilontarkan oleh Encik Ismail, secara tiba-tiba telah menggetarkan hati saya. Secawan kopi panas sudah cukup. Dapat bergerak dan berbuat sesuatu untuk orang lain macam ni, itulah kelegaan terbesar bagi saya. Kata-katanya membuatkan hati saya sebak. Saya teringat akan diri saya sendiri, yang setiap hari membuat kuih untuk menahan rasa sunyi sejak hidup sendirian. Mungkin dia juga seperti saya, mencari ketenangan dengan menjadi penawar kecil untuk orang lain, dengan memeriksa tempat-tempat berbahaya seperti ini. Kehangatan yang terasa dari hujung jarinya yang kasar, keikhlasan yang terpancar dari setiap perhatian kecilnya, barulah kini mula menyentuh hati saya. Pada suatu hari, hujan turun dengan lebat dan tiada pelanggan. Saya sedang termenung memandang keluar tingkap, mengimbau kenangan lama. Encik Ismail, seperti biasa, singgah di warung dan sedang membaiki sebuah kerusi lama. Peluh membasahi dahinya ketika beliau mengetatkan skru yang sedikit berkarat dan mengukuhkan kaki kerusi kayu yang goyang. Saya menghampirinya sambil membawa sepinggan kuih yang baru sahaja dikukus. Encik Ismail, makanlah kuih ini, baru masak. Oh, terima kasih, Puan Fatimah. Maaf kalau saya bertanya, sejak bila Puan buka warung nih? Saya terdiam seketika. Saya tahu soalannya tentang warung itu bukan sekadar pertanyaan tentang sejarah atau struktur bangunan. Pandangan Encik Ismail begitu hangat dan mendalam, seolah-olah sedang meneliti lingkaran tahun pada sebatang pokok tua. 30 tahun lalu, saya mulakan dengan arwah suami saya. Suara saya sedikit bergetar apabila teringat kenangan pahit itu. Kemudian, suami saya meninggal 15 tahun lalu akibat kanser hati. Sejak itu, saya uruskan seorang diri. Suasana menjadi sepi. Setelah lama berdiam, Encik Ismail perlahan-lahan bersuara. Sebenarnya, istri saya juga meninggal dunia karena penyakit yang sama. Dah 18 tahun berlalu. Tanpa sadar, saya memandangnya. Di matanya, saya dapat melihat kesunyian yang sama seperti yang pernah saya rasai. Waktu itu, saya sibuk uruskan syarikat pembinaan yang besar. Saya tak dapat teman istri saya, selalu tangguh. Nanti. Encik Ismail berhenti seketika sebelum menyambung. Sebab itulah sekarang, apa sahaja yang boleh dibaiki, saya akan baiki secepat mungkin. Sama ada bangunan atau hati. Saya tak nak beri ruang untuk penyesalan. Di luar, hujan renyai-renyai membasahi bumi. Sambil mendengar bunyi hujan, kami duduk berdiam diri untuk waktu yang lama. Anehnya, kesunyian itu tidak terasa sepi. Beberapa hari kemudian, Encik Ismail memerhati tangga di hadapan warung dengan teliti sebelum masuk semula ke dalam. Saya menghulurkan secawan kopi yang baru dibancuh sambil menyapanya. Hari ini datang lagi, Encik, ada apa-apa yang perlu dibaiki? Puan Fatimah, ya. Boleh tak kalau saya bantu sedikit semasa kerja-kerja membaiki siling bangunan ini nanti? Saya terkejut mendengar kata-katanya. Membaiki siling adalah kerja yang berbahaya dan rumit. Kenapa beliau bersusah payah mahu melakukannya sendiri? Saya dapat merasakan niatnya bukan sekadar untuk membaiki bangunan. Encik oke ke? Lutut Encik kan tak berapa sihat? Tak apa, saya oke. Bangunan lama macam ni kena selalu diperiksa dan dibaiki supaya selamat. Selagi tangan saya ni masih berguna, saya nak menyumbang selagi boleh. Pada ketika itu, saya ternampak kedutan dalam di belakang tangannya.
Tangan yang kasar dan penuh dengan kapalan. Melihat tangannya yang terukir dengan jejak massa, jantung saya berdegup sedikit. Orang ini juga pasti sudah lama sendirian seperti aku. Tanpa sadar, saya mengeluh kecil dan mengangguk. Baiklah, saya serahkan pada Encik. Ada banyak bahagian yang saya tak mampu uruskan seorang diri. Mendengar itu, Encik Ismail tersenyum sedikit. Kehangatan dalam senyumannya terasa meresap jauh ke dalam hati saya. Sejak hari itu, Encik Ismail mula kerap singgah untuk kerja-kerja membaiki siling warung saya. Musim bunga semakin berlalu, dan kami semakin banyak meluangkan masa bersama di warung. Beliau akan datang awal pagi, minum kopi sambil memeriksa setiap sudut bangunan, dan kadang-kadang membawa tukang untuk membantu membaiki. Tiang ini perlu diperkukuhkan. Bangunan lama, asasnya boleh jadi lemah. Sambil mendengar penjelasannya, saya sadar sesuatu. Setiap sudut dan celah bangunan ini, yang saya sendiri tidak tahu walaupun sudah 30 tahun berniaga, semuanya diketahui olehnya. Pada suatu hari, beliau membawa pelan bangunan dan berkata, pendawaian elektrik di sini dah lama. Bahaya, boleh sebabkan kebakaran. Beliau bekerja sehingga lewat malam untuk menggantikan pendawaian itu. Karena kasihan melihatnya, saya memasak semangkuk sup bebola ikan yang panas untuknya. Pada suatu hari, saya terdengar bisikan jiran-jiran. Lelaki yang selalu datang ke warung Makcik Fatimah tuh, dulu tahu kebesar syarikat pembinaan, kan? Kenapa agaknya dia sendiri yang buat kerja-kerja macam tuh? Pelik, kan? Hati saya sakit mendengar kata-kata mereka yang berbisik tanpa mengetahui apa-apa. Melihat saya bersedih, Encik Ismail pula yang memujuk saya. Tak apa, Puan Fatimah. Sekarang saya dah tahu apa itu kebahagiaan sejati. Bukan dengan menguruskan syarikat gergasi atau membina bangunan pencakar langit. Sekarang, kerja membaiki sesuatu dengan tangan sendiri, dan dapat membantu orang lain walaupun sedikit, itulah yang lebih bermakna bagi saya. Beliau berhenti seketika dan perlahan-lahan menunjukkan tapak tangannya yang kasar. Selagi tangan ini belum berhenti, selagi saya boleh baiki sesuatu untuk seseorang, itulah kegembiraan terbesar bagi saya. Matanya bersinar tenang, dan pada ketika itu, hati saya terasa sedikit tersentuh. Saya berasa bersyukur karena dua insan yang sekian lama kesunyian ini kini menjadi penawar antara satu sama lain. Sejak hari itu, kami menjadi semakin rapat. Setiap pagi, Encik Ismail akan singgah di warung untuk minum kopi bersama dan berbual. Ia sudah menjadi rutin harian kami. Seperti mana retak pada bangunan lama itu dibaiki, hati saya yang sunyi juga perlahan-lahan terisi. Tetapi, seperti biasa, kebahagiaan tidak pernah kekal lama. Kehidupan yang tenang itu tiba-tiba mula terasa tidak tenteram. Karena hari-hari yang terlalu damai selalunya akan membawa ombak yang lebih besar. Pada suatu hari, Encik Ismail yang selalu datang ke warung setiap hari, tidak kelihatan. Sehari, 2 hari, seminggu berlalu tanpa sebarang berita. Warung terasa begitu sunyi tanpa kehadiran beliau yang selalu singgah setiap pagi. Pada mulanya, saya pikir mungkin beliau sibuk. Tetapi suatu hari, perbualan yang saya dengar di sebuah kafe di kawasan perumahan membuatkan jantung saya seakan-akan terhenti. Tahu tak? Lelaki itu sekarang selalu pergi hospital dengan seorang perempuan muda. Betul, saya pun nampak, siap berpegangan tangan mesra lagi. Pikiran saya menjadi kosong. Adakah kebaikannya selama ini hanyalah hobi seorang bekas tauke syarikat pembinaan? Apabila keraguan mula timbul, segala tingkah lakunya yang baik dan hangat selama ini mula kelihatan berbeza. Namun, setelah sekian lama Encik Ismail tidak muncul, saya mula risau. Mungkin dia sakit, atau ditimpa kemalangan? Setelah berpikir panjang, akhirnya saya memutuskan untuk mencarinya. Saya berjalan melalui taman rekreasi yang sering disebutnya, kemudian masuk ke sebuah lorong kecil. Mungkin rumah Encik Ismail di sekitar sini, deretan rumah lama yang rapat-rapat memenuhi lorong sempit itu. Setiap kali saya membelok, saya melihat pintu pagar usang dan laman kecil, tetapi saya tidak tahu yang mana satu rumah Encik Ismail. Kemudian, mata saya tertumpu pada sebuah rumah lama dengan laman kecil di satu selekoh. Pintu pagarnya yang usang dihiasi dengan pasu bunga kecil, dan di sebelahnya tergantung peti surat yang sudah pudar warnanya. Entah kenapa, rumah itu kelihatan secocok dengan perwatakan Encik Ismail yang sederhana. Dan di hadapan rumah itu, saya nampak 2 orang sedang berjalan keluar. Seorang adalah wanita muda, dan di sebelahnya, Encik Ismail sedang berjalan terhincut-hincut. Adakah aku telah salah faham selama ini? Melihat adegan itu, hati saya luluh. Wajahnya sangat berbeza daripada Encik Ismail yang saya kenal. Tetapi ketika itu, saya terdengar suara wanita itu. "Ayah,
tolonglah buat pembedahan lutut tuh. Kalau dibiarkan, nanti makin teruk macam mana, ayah? Langkah saya terhenti. Dan barulah saya nampak. Encik Ismail sedang berjalan perlahan sambil terhincut-hincut. Beliau bertongkat sambil melangkah dengan susah payah. Satu pemandangan yang sangat asing bagi saya. Semasa saya teragak-agak untuk berpaling, Encik Ismail semakin menghampiri dan akhirnya memanggil nama saya. Puan Fatimah. Terkejut dengan suaranya, saya menoleh. Encik Ismail berdiri di hadapan saya, sedikit tercungap-cungap. Wajahnya lebih pucat dari biasa, tetapi pandangan matanya yang hangat tidak berubah. Maafkan saya. Tiba-tiba hilang tanpa berita. Sebenarnya, suara Encik Ismail bergetar, dan kisah yang diceritakannya selepas itu jauh berbeza daripada apa yang saya bayangkan. Perkara ini berlaku 20 tahun lepas. Encik Ismail mula bercerita dengan susah payah. Syarikat pembinaan saya waktu itu agak besar. Hari itu, saya sedang melawat beberapa tapak proyek. Hujan turun sangat lebat. Saya dapat panggilan mengatakan sebuah bangunan lama di sebelah tapak pembinaan hampir runtuh. Pandangan mata Encik Ismail menjadi kabur. Apabila saya sampai di sana, ada seorang pekerja kami terperangkap di tingkat 2. Kami dah panggil bomba, tapi bangunan tuh nampak macam akan runtuh bila-bila masa sahaja, tak boleh tunggu lagi. Beliau berhenti bercakap seketika sambil mengusap lututnya. Jadi, saya naik sendiri. Syukur, pekerja tuh berjaya diselamatkan. Tapi masa nak turun, sebahagian bangunan tuh runtuh, dan menimpa lutut saya. Barulah saya faham. Sebab mengapa Encik Ismail berjalan terhincut-hincut, dan mengapa beliau begitu mengambil berat tentang tangga dan tempat-tempat berbahaya. Tetapi, pemilik bangunan tuh saman saya. Katanya saya menceroboh, rekod itulah yang menjadi rekod jenayah saya. Bahu Encik Ismail bergetar menahan tangis. Sejak itu, saya hidup dengan membaiki apa sahaja yang rosak, walaupun kecil, supaya tiada siapa yang cedera. Supaya orang lain tidak melalui apa yang saya lalui. Anak perempuan Encik Ismail menghampiri dan memeluk bahu ayahnya. Saya harap orang lain tahu betapa baiknya ayah saya. Saya tidak dapat menahan air mata lagi. Betapa sakitnya beliau menanggung semua ini sendirian. Namun, setiap pagi beliau tetap menunjukkan senyuman ceria kepada saya. Sekarang saya dah ceritakan semuanya, kata Encik Ismail dengan lemah. Saya takut, kalau habar angin saya nih bekas banduan tersebar. Saya takut awak pula yang akan jadi bahan umpatan orang disebabkan saya. Saya sangat takut. Saya perlahan-lahan memegang tangannya yang bergetar. Sekarang saya faham kenapa Encik Ismail selalu memeriksa tempat-tempat berbahaya. Selepas suami saya meninggal, saya pun macam tuh. Setiap pagi saya bangun awal untuk buat kuih. Saya berharap kuih yang saya buat dapat menjadi penawar untuk seseorang. Air mata mengalir di pipi Encik Ismail. Puan Fatimah. Kali pertama saya makan kuih Puan, rasanya sebiji macam masakan arwah mak saya. Bukan sekadar rasa kuih itu, tapi kehangatannya. Pada ketika itu, tangan Encik Ismail yang bergetar dengan berhati-hati menggenggam tangan saya. Jari jemarinya kasar dan tebal, tetapi di dalamnya terkandung luka lama dan keikhlasan yang tulus. Saya turut membalas genggamannya. Encik Ismail, mulai sekarang, Encik tak perlu berjalan seorang diri lagi. Saya akan ada di sisi Encik. Beliau memandang wajah saya seketika, kemudian tersenyum kecil. Segala salah faham dan kebimbangan seolah-olah perlahan-lahan mencair. Kehangatan yang terasa dari hujung jari kami seakan-akan membalut kesunyian lama kami berdua. Sejak hari itu, kami kembali menyatu dalam kehidupan harian masing-masing secara semula jadi. Setiap pagi kami berkongsi secawan kopi, membaiki tangga bersama, dan kadang-kadang berjalan-jalan di sekitar taman perumahan sambil berkongsi tawa. Namun, selepas hari itu, kawasan perumahan kami mula menjadi bising. Dah dengar cerita, lelaki itu bekas banduan, tahu. Bekas banduan, ya ampun, bahayanya orang macam tuh ada di kawasan kita nih. Menakutkan. Selama ini dia pergi periksa rumah orang sana-sini, kan? Entah apa niat dia sebenarnya. Pelanggan yang datang ke warung saya juga semakin berkurangan. Saya terdengar bisikan orang ramai yang melihat saya bersama Encik Ismail. Nanti kena tipu baru tahu. Dah tua-tua pun tak sedar diri. Hati saya pedih. Tetapi yang lebih menyakitkan adalah membayangkan Encik Ismail telah menanggung pandangan serong ini seorang diri selama ini. Pada suatu hari, satu kejadian berlaku di hadapan balai raya. Orang macam awak jangan datang ke sini. Ada budak-budak, tahu tak? Beberapa orang makcik sedang mengepung Encik Ismail dan melemparkan kata-kata kesat.
Melihat Encik Ismail hanya menunduk tanpa berkata apa-apa, saya tidak dapat menahan sabar lagi. Sekejap, saya melangkah ke hadapan mereka. Tahu tak kenapa Encik Ismail jadi bekas banduan? Sebab dia selamatkan pekerjanya dari bangunan yang nak runtuh? Dia cuma nak selamatkan nyawa orang? Dengan suara yang bergetar, saya menyambung. Dan tangga yang kita guna dengan selamat nih, pagar-pagar tuh, semuanya Encik Ismail yang baiki siang malam untuk keselamatan kita semua. Kalau dia orang jahat, adakah dia akan berkorban untuk orang lain macam nih? Suasana tiba-tiba menjadi senyap. Saya percaya pada hati budi Encik Ismail. Sentuhan tangannya yang hangat inilah yang menjaga keselamatan kawasan kita. Ketika itu, seseorang dari belakang saya bersuara perlahan. Betul, pipe air rumah saya pun dia yang baiki. Kerusi di surau pun, pagar tadika pun. Satu demi satu, kisah-kisah tentang kebaikan Encik Ismail mula kedengaran. Sejak hari itu, suasana di kawasan perumahan kami mula berubah sedikit demi sedikit. Encik Ismail, boleh tolong tengokkan tangga rumah saya? Bumbung kedai saya bocor, boleh minta tolong tak? Orang ramai mula mencari Encik Ismail. Mereka juga berhati-hati bercakap dengan saya. Makcik Fatimah, maafkan kami dah salah sangka. Orang yang berpengalaman dalam pembinaan macam dia jaga kawasan kita nih, patutnya kita bersyukur. Pada suatu hari, beberapa orang nenek dari pusat jagaan sengaja datang membeli kuih dan berkata, "Aduh, disebabkan Encik Ismail dan Makcik Fatimah, kawasan kita nih dah banyak berubah. Tangga dah selamat, jalan pun lebih cerah." Malam itu, sambil menutup warung bersama Encik Ismail, saya bertanya, "Encik tak menyesal ke? Berkorban susah payah untuk orang lain di kawasan kecil macam nih?" Encik Ismail memandang ke langit seketika sebelum menjawab, "Dulu, saya pikir membina bangunan pencakar langit itu kebanggaan saya, tapi sekarang dah berbeza. Bekerja untuk keselamatan setiap orang di kawasan kecil macam nih, saya rasa lebih bahagia." Kemudian, beliau tersenyum sedikit dan menambah, "Lagipun, sekarang di sisi saya ada seorang pakar kuih yang hebat, kan?" Mendengar kata-katanya, saya tersenyum puas. Rupa-rupanya, kami saling melengkapi. Dia menjaga keselamatan warung saya, dan saya menjadi tempat ketenangan hatinya. Begitulah hubungan kami mula terbentuk. Pada suatu hari, ketika Encik Ismail sedang memeriksa tangga, kakinya tergelincir. Mujur beliau tidak cedera parah, tetapi sakit lututnya kelihatan semakin teruk. "Encik Ismail, rasanya Encik kena buat pembedahan," saya berkata dengan risau sambil melihatnya mengurut lutut sepanjang hari di warung. Encik Ismail teragak-agak seketika sebelum bersuara dengan berat. "Sebenarnya, sebab lutut inilah saya teragak-agak. Untuk mendekati awak, untuk masa depan kita. Lutut yang cedera akibat kemalangan 20 tahun lalu nih semakin teruk. Saya akan perlukan lebih banyak bantuan di masa depan, dan saya takut saya akan jadi beban untuk awak." Tenggorokan saya terasa perit. Rupa-rupanya Encik risaukan semua nih seorang diri. Boleh tak kita risau bersama-sama sekarang? Pembedahan, pemulihan, kita hadapinya bersama. Mata Encik Ismail mula berkaca. "Tapi kan," saya menyambung dengan senyuman kecil. "Sebelum pembedahan, ada satu menu kuih yang Encik mesti coba. Saya cipta khas untuk Encik Ismail. Namanya, kuih lutut sihat." Buat pertama kalinya, Encik Ismail ketawa besar. Betapa beratnya beban di hatinya selama ini. Saya lega karena kini kami dapat berkongsi beban itu bersama. Pagi hari pembedahan, Encik Ismail kelihatan sedikit cemas, tidak seperti biasa. "Encik Ismail, dah sedia?" Saya duduk di sebelahnya dan menggenggam tangannya perlahan-lahan. Tangannya yang kasar tetapi hangat itu terasa sedikit bergetar di dalam genggaman saya. "Puan Fatimah, kalau saya berjaya lalui pembedahan nih dan kembali sihat, nanti kita jalan-jalan bersama dengan lebih kerap, ya?" Kata-katanya yang tulus membuatkan mata saya sedikit bergenang. Sebelum masuk ke bilik bedah, beliau menoleh ke arah saya buat kali terakhir dan tersenyum. Pandangan matanya yang dalam dan hangat itu kekal lama di ingatan saya. Syukurlah, pembedahan berjalan lancar. Selama 3 bulan tempoh pemulihan, saya melawat hospital setiap hari. Tentunya, bersama dengan kuih lutut sihat. "Nanti bila dah keluar hospital, apa perkara pertama yang Encik nak buat?" saya bertanya sambil kami memandang bunga-bunga musim bunga di luar tingkap wat. Saya risaukan tangga depan warung awak tuh. Lebih baik baiki yang itu dulu." Saya tergelak. "Masih risaukan benda macam tuh?" "Sebenarnya." Encik Ismail tiba-tiba berwajah serius. "Di tangga itulah kita pertama kali bertemu.
Tempat pertama saya jumpa Awak. Saya nak jadikan tempat tu lebih kukuh dan istimewa. Pada hari Encik Ismail dibenarkan keluar, saya menunggu di lobi hospital dengan sejambak bunga. Puan Fatimah. Pintu terbuka, dan Encik Ismail keluar dengan wajah ceria. Walaupun masih ada kesan pembedahan di wajahnya, senyumannya tetap sama. Encik Ismail, selamat kembali. Beliau tersenyum lebar sambil menerima jambangan bunga itu. Terima kasih banyak, susah-susah saja jaga saya sampai macam ni, bertuah sungguh saya. Tak adalah, perkara biasa saja. Encik kena lebih sihat lagi selepas ni. Hari itu, kami berjalan-jalan sebentar di sebuah taman kecil berhampiran hospital. Taman itu masih dipenuhi dengan kehangatan musim bunga, dan bunga-bunga mekar dengan indahnya. Di tengah-tengahnya, Encik Ismail melangkah perlahan-lahan. Puan Fatimah. Ya, selama di hospital, saya banyak berpikir. Mampukah saya berjalan semula? Mampukah saya naik semula tangga di depan warung kuih tu? Macam-macam lagi. Encik akan oke, pelan-pelan pulih, nanti Encik boleh berjalan macam dulu. Beliau berhenti seketika dan memandang saya. Dan ada satu lagi perkara yang saya pikirkan. Apa dia? Beliau tersenyum sedikit sambil mengeluarkan sebuah kotak kecil. Puan Fatimah, sudikah Puan terus berjalan bersama saya selepas ini? Nafas saya seakan-akan terhenti. Encik Ismail, mungkin saya tak boleh berjalan laju macam dulu. Tapi kalau kita boleh berjalan bersama walaupun perlahan, itulah kebahagiaan terbesar bagi saya. Beliau membuka kotak itu dan menghulurkan tangannya dengan berhati-hati. Di dalamnya, ada sebentuk cincin kecil. Bentuknya sederhana, tetapi terasa hangat seolah-olah ada kesan sentuhan tangannya. Sin nih, saya sediakan khas untuk Awak. Malam sebelum pembedahan, saya duduk seorang diri di wat sambil fikirkan Awak, dan saya buat cincin nih. Sudikah Awak terima hati saya? Saya coba menahan tangis dengan menutup mulut dengan kedua-dua tangan, tetapi air mata saya tidak berhenti mengalir. Betul ke nih? Ikhlas ke? Beliau mengangguk sambil memegang tangan saya dengan lembut. Asalkan Puan Fatimah ada di sisi saya, apapun cabaran di masa depan, saya takkan takut. Saya perlahan-lahan menghulurkan tangan saya dan membalas genggamannya. Saya pun nak berjalan seiring dengan Encik Ismail. Pada ketika itu, mata Encik Ismail juga bergenang air mata. Kami duduk bersebelahan di bangku taman, saling berpegangan tangan erat, dan berjanji untuk memulakan lembaran baru kami berdua. Beberapa bulan selepas Encik Ismail keluar dari hospital, lututnya sudah banyak pulih. Pada suatu malam akhir musim panas, Encik Ismail dan saya berbaring bersebelahan di atas katil di sebuah bilik kecil. Di dalam bilik yang diterangi cahaya lilin yang malap, wajah kami semakin rapat, dan kesunyian yang tegang menyelubungi kami. Puan Fatimah. Kalau Puan rasa tak selesa, beritahu saja. Tak. Cuma dah lama tak rasa macam ni, jadi gementar sikit. Encik Ismail memegang tangan saya dengan lembut. Sentuhannya terasa sedikit kasar seperti permukaan kulit kayu tua, tetapi sangat hangat. Apabila tangannya perlahan-lahan memeluk bahu saya, bunyi degupan jantung saya seakan-akan memenuhi segenap ruang bilik. Saya pun, dah lama tak serapat ini. Tapi, Encik Ismail, tak apa. Pada ketika itu, hembusan nafas kami menjadi semakin pendek, dan kehangatan tubuh kami merebak di dalam bilik. Tahun-tahun kesunyian yang kami lalui seolah-olah terurai satu persatu, dan tangan kami yang gementar semakin mendekat. Malam itu, kami menutup halaman terakhir kisah lama kami, dan mula menulis babak baru bersama-sama. Wahai Anda semua, jika ada di antara Anda yang sedang menanggung rasa sunyi dan sepi, saya ingin berpesan. Musim bunga dalam hidup kita bukanlah ditentukan oleh kalender. Detik di mana hati kita mula berputik, itulah musim bunga kita. Adakah Anda sedang berjuang melawan kesunyian yang semakin menebal? Adakah Anda pikir sudah terlambat karena usia? Tetapi saya kini sadar, cinta sejati tidak mengenal usia. Memegang tangan yang berkedut itu juga cinta. Menelepon karena risaukan lutut yang sakit itu juga cinta. Tersenyum melihat uban di rambut masing-masing juga adalah cinta. Bilakah musim bunga Anda? Mungkin ia akan datang di usia senja seperti saya, atau mungkin ia akan tiba-tiba muncul pada saat ini. Jangan takut, cinta tidak mempunyai masa atau bentuk yang ditetapkan. Bilakah kali terakhir Anda merasa teruja? Bagaimana perasaan Anda ketika itu? Kongsikan cerita Anda di ruangan komen. Semoga debaran yang menenangkan, seperti gerimis di musim bunga, turut singgah dalam kehidupan harian Anda.
Terima kasih kerana menonton.